Baik, kita kembali bersama ya di Rampai Pagi untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika kita melihat di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah kehijauan itu masih lagi ada. Kita ni dapat nikmatinya dengan sebaik mungkin. Malah juga banyak destinasi-destinasi yang boleh memberikan masa kita ni atau terluang dengan sebaiknya. Tempat-tempat menarik yang sudah tentunya banyak sejarah-sejarahnya yang tersendiri. Baik, menyentuh tentang sejarah ini pula kami bawakan kepada Auda bincang-bincang sejarah. Bertajuk pada hari ini, Intan? Ya, kita akan membincangkan mengenai dengan sumber sejarah rujukan negara, itu koleksi sumber PHN Jawatan Dalam Seri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun membawakan tetamu undangan kita untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Jadi kita perkenalkan bersama dengan sebelah sisi kiri saya, itu Yang Mulia Puan Dr. Mardiah binti Haji Ramli, iaitu Pegawai Sejarah Pusat Sejarah Brunei. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi Doktor, hari ini kita bicara mengenai dengan sejarah, iaitu sumber sejarah rujukan negara. Jadi sebagai mukadimah, mungkin kita ini terus sahaja ya dengan soalannya. Apapun, terima kasih Doktor kerana sudah datang ke studio Rampai Pagi ya untuk menjelaskan sedikit mengenai dengan sejarah rujukan negara ini. Jadi Doktor ya, mengenai dengan sumber sejarah rujukan negara ini, jadi mengapa ianya penting untuk dirujuk ni? Baiklah, terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Rampai Pagi kerana mengundang saya untuk sesi Rampai Pagi pada pagi ini ya. Jadi mengenai dengan koleksi sumber ini penting dirujuk kerana terlebih dahulu memang untuk melaksanakan sesuatu penyelidikan atau kajian sejarah itu sudah tentu kita ni mestilah mendapatkan bahan sejarah, sama ada bahan itu berupa primer atau sekunder. Jadi salah satu bahan koleksi yang perlu diberi perhatian ialah koleksi sumber PHN Jawatan Dalam Seri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri. Jadi koleksi ini merupakan koleksi khas dan ia merupakan koleksi pribadi Allahyarham PHN, yang mana beliau Allahyarham PHN menggunakannya dalam pengkajian sejarah negara, iaitu sedari dari awal asal-usul sejarah Brunei, kemudian Kesultanan Brunei, sehinggalah sejarah Brunei moden. Jadi itu penting untuk kita digunakan kalau kita akan mengkaji suatu bahan yang berhubung dengan Kesultanan Brunei. Baik, rasanya kajian berkenaan memang amat meluas ni ya, Doktor. Mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai dengan jenis-jenis bahan kajian dalam koleksi berkenaan. Okey, jenis-jenis bahan dalam koleksi ini antaranya ialah seperti dalam simpanan koleksi PHN, buku-buku sejarah, buku-buku nadir, kemudian ada kertas kerja, kertas pembentangan, kemudian ada manuskrip, salasilah, dokumen, ada stem lama juga, dan kitab agama yang Allahyarham PHN gunakan untuk mengkaji sejarah, untuk penyelidikan dan penulisan beliau. Jadi ini adalah bidang jenis-jenis bahan. Manakala dari segi fokus penyelidikannya memang cukup meluaslah, bukan sahaja mencakupi sejarah dan Kesultanan Brunei, malah falsafah negara Melayu Islam Beraja, kemudian perkembangan Islam di Brunei, dan seterusnya pendidikan di negara Brunei juga ya, adat istiadat, sastra dan budaya. Jadi secara keseluruhannya Allahyarham PHN merupakan seorang tokoh ilmuwan, tokoh sejarawan, budayawan dan sastrawan. Ya, alhamdulillah ya, sebenarnya kita ni telah mengetahui berbagai jenis ya sebetulnya dalam koleksi ini, dan juga ya fokus pendidikan dalam tulisan Allahyarham PHN ya. Jadi Doktor, yang mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita, jelaskan ya mengenai dengan hasil karya penulisan Allahyarham PHN Datuk dari segi buku ni. Okey. Dari segi penerbitan buku sebanyak 29 buah buku yang telah dihasilkan oleh Allahyarham PHN Jawatan Dalam. Jadi antaranya yang saya dapat kongsikan, yang antara yang paling awal ialah Sejarah Brunei. Tajuk bukunya Sejarah Brunei, bersama dengan penulisnya Yura Halim.
Jadi dalam buku ini mengandungi kisah negara Brunei Darussalam sebelum kedatangan Islam, kemudian perhubungan Melayu Brunei dengan bangsa Cina dan Arab, kemudian kisah kebesaran kerajaan Brunei yang menjadi pusat pemerintahan di Kepulauan Brunei hingga ke Manila, dan kisah-kisah pemerintahan sejarah Sultan Muhammad Shah. Jadi di dalamnya ada menceritakan tentang sejarah Sultan-Sultan Brunei. Selain itu terdapat juga buku yang membicarakan tentang pelaksanaan dasar negara Melayu Islam Beraja. Selain itu juga terdapat 3 buah buku yang membicarakan khusus mengenai dengan Kesultanan Brunei. Yang pertama sekali ialah Tersilah Brunei, sejarah awal dan perkembangan Islam. Jadi di sini ada membicarakan tentang asal-usul nama Brunei, kemudian kedudukan geografinya, serta hubungannya dengan persekitarannya, negara-negara persekitarannya, mengenai asal-usul kira macam asal-usul Raja-Raja Brunei dan mengenai Sultan Sharif Ali. Jadi ini antara yang terkandung dalam salah satu bukunya, buku Tersilah Brunei. Manakala Tersilah Brunei jilid yang kedua pula menceritakan tentang zaman kegemilangan dan kemasyhuran. Sementara buku yang ketiga Tersilah Brunei lagi, ada 3 jilid benar. Jadi Tersilah Brunei, Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei, membicarakan tentang Sultan Abdul Jalil Jabar sehinggalah Sultan Muhammad Alam. Jadi ketiga-tiga buku ini, Tersilah jilid pertama, kedua dan ketiga, memfokuskan kepada Kesultanan Brunei. Dan seterusnya ialah mengenai dengan kemerdekaan negara Brunei Darussalam, boleh dirujuk dalam buku beli Allahyarham Pihin, Liku-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, di mana di dalam buku ini ada membincangkan tentang sejarah Brunei dalam abad ke-6, kemudian mengenai dengan penandatanganan beberapa perjanjian dan seterusnya mengenai dengan pelambangan negeri Brunei dan persediaan Brunei mengharungi era kemerdekaan, dan bagaimana penggabungan negara Brunei Darussalam dengan pertubuhan antarabangsa, contohnya ASEAN, kemudian OIC, macam itulah. Baik, cukup menarik juga. Mungkin dapat ditanyakan sedikit bersama dengan Dr. Martiah berkaitan dengan penghasilan buku berkenaan. Ada yang mungkin bertanya ni, katanya, adakah buku-buku yang telah disebutkan oleh doktor tadi boleh sahaja dibeli ataupun dirujuk oleh orang ramai sendiri? Okey, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Baiklah, buku-buku ini boleh didapatkan di Pusat Sejarah Brunei. Sebab kami di sana ada kedai buku. Jadi ada menjual beberapa buah buku terbitan Pusat Sejarah Brunei. Dan kalau merujuk pun boleh dialulukan datang ke Pusat Pengkajian Borneo di mana beradanya koleksi Allahyarham Pihin ini, dan boleh juga berkunjung kepada di Perpustakaan Pusat Sejarah Brunei, di mana Pusat Sejarah Brunei pun ada mempunyai perpustakaannya. Jadi baik, boleh dikunjung oleh orang ramai di dalam masa waktu waktu bertugas. Alhamdulillah. Kalau kita ni berada di RTV Bandar, mungkin hampir menyebalah saja. Kalau di menyebalah saja berdekatan. Betul. Sambil-sambil menunggukan bertugas satu, boleh saja kita membuat rujukan. Dan menyentuh tentang rujukan ini cukup menarik juga, Doktor. Kalau dilihat memang banyak ni rujukan-rujukannya. Sebanyak kalau ni silap 29 tadi 29 buah buku terbitan termasuklah dalam bahasa Inggris. Allahyarham sendiri Pihin telah memuatkan. Jadi adakah kebanyakan rujukan daripada Allahyarham Pihin berkenaan kebanyakannya daripada rujukan ataupun sejarah-sejarah dalam negara, ataupun ada lagi rujukan daripada luar negara yang dimasukkan di dalam buku tersebut? Okey, mengenai dengan rujukan-rujukan Pihin dalam penulisan Allahyarham Berhormat Pihin bukan sahaja menggunakan bahan-bahan daripada bahan-bahan dalam negara, tetapi juga perlu juga merujuk kepada bahan-bahan luar negara. Contohnya bahan-bahan dari Sarawak, dari Sabah, dari Kalimantan, kerana dalam suatu penulisan kita ni perlu mengimbangi sumber-sumber yang diperlukan dalam membuat suatu kajian atau penyelidikan untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik. Menarik juga. Dan saya tertarik di sebenarnya, maaf silakan bertanya, kerana dengan ada penghasilan kebanyakan research ataupun kajian-kajian ini bukanlah memerlukan masa dalam
5 hari, 10 hari, sebulan, setahun. Akan sebenarnya. tetapi boleh sahaja dalam sebuah buku itu menghasilkan bertahun-tahun, apatah lagi jika berkaitan dengan sejarah. Perlunya ada kepastian sebelum kita ni mencatatkannya di dalam sebuah buku. Jadi mungkin doktor ada pengetahuan ataupun pernah mendengar berapa lama sebuah buku dihasilkan oleh Allahyarham Pihin berkenaan? Okey, mengenai dengan penghasilan buku ataupun penulisan memang mengambil masa yang lama. Tertakluk kepada kadang-kadang bukan tertakluk kepada muka surat jua, kalau ketebalan buku. Betul. Kalau nipis mungkin informasinya sedikit, tapi kalau yang tebal mungkin memerlukan masa yang lebih panjang. Jadi memang mengenai dengan pendidikan ini bukan perkara yang mudah dilakukan. Betul. Jadi mengenai dengan tidak dapat dipastikan. Cuma yang dapat saya jelaskan di sini, kadang-kadang ada tarikh bila perlu disiapkan penulisan ini. Jadi ada deadline. Ada deadline, ya, ada deadline. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya banyak lagi sebenarnya ada 29 buah buku ya terbitan Allahyarham Pihin ya, dan juga ni antara yang tadi ada juga yang mengenai dengan rampai sejarah, syair rakis, catatan sejarah perwira dan pembesar-pembesar Brunei yang 1 dan 2, dan juga adanya corak pendidikan di Brunei pada masa hadapan. Yang memang cukup menarik sekali ya Muammar ya, apabila kita mengetahui sedikit yang mengenai dengan sumber sejarah rujukan negara, dan ini rasanya sangat berguna kepada mereka yang ketika ini sedang membuat penyelidikan ya bagi institusi tinggi dan juga mungkin saja ya mungkin ada yang membuat tesis dan sebagainya. Ini rasanya ada tempat yang bersesuaian untuk bisa kita ni agar ya untuk mendapatkan informasi. Jadi doktor ya, kita ketika ini berada di penghujung wawancara. Jadi apakah saranan kepada orang ramai mengenai dengan koleksi sumber ini? Okey, terima kasih. Baiklah, saranan saya kepada orang ramai dialu-alukan datang untuk berkunjung ke Pusat Pengkajian Borneo di mana letaknya koleksi khas Pihin, Allahyarham Pihin Jawatan Dalam. Jadi rebutlah peluang ini kerana berpeluang untuk menelaah bahan-bahan peribadi koleksi Allahyarham Pihin untuk kajian, penyelidikan, pengetahuan dan panduan. Jadi rujuklah koleksi ini kerana ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman kita tentang asal-usul sejarah Brunei, tapi juga sejarah dan kesultanan Brunei. Dan selain daripada itu juga memberikan ilham kepada kita ni untuk mencari idea atau untuk mencari mencetus idea untuk melaksanakan sesuatu kajian yang belum pernah dikaji dengan merujuk kepada bahan koleksi sumber Allahyarham Pihin. Jadi doktor tadi ada menyentuh mengenai dengan jenis-jenis bahan dalam koleksi ini. Kalau buku kita tahu buku ya, kalau manuskrip tu adakah manuskrip tu macam mana penjagaannya tu, kalau ada yang ingin melihat manuskrip meminjam, adakah ada antara ada prosedurnya untuk merujuk bahan manuskrip. Lazimnya yang datang ke Pusat Pengkajian Borneo, kalau diorang merujuk bahan manuskrip perlu memakai sarung tangan. Sebabnya takut kan sensitif, menggunakan mask. Jadi ada prosedur-prosedur yang tertentu yang perlu dipatuhi. Sebabnya kadang-kadang kalau tangan kita ni ada acidic kan, jadi perlu dijagalah, dijaga dengan baik bahan manuskrip tersebut. Jadi kalau ingin mau tahu lebih lanjut lagi mengenai pemeliharaannya juga dan cara-cara merujuk bahan manuskrip, bolehlah datang berkunjung ke Pusat Pengkajian Borneo. Baik, ingin cuba tanya ni doktor ya, di kesempatan ini, siapa sahaja di antara mereka yang hadir ataupun yang pergi ke Pen Borneo sendiri, dan juga selain daripada koleksi-koleksi Allahyarham Pihin, apa sahaja koleksi yang cukup seringkali ditelaah oleh mereka-mereka ini? Okey, terima kasih. Jadi mengenai dengan perujuk, kebanyakannya perujuk memang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi dari institusi pengajian tinggi, kemudian pengkaji-pengkaji sejarah, peminat-peminat sejarah. Di kalangan orang ramai, dalam kalangan orang ramai pun ada datang berkunjung sebab kami bukakan kepada orang ramai. Jadi selain daripada itu, bukan saja orang dalam negeri maupun orang luar negara pun ada datang berkunjung ke Pusat Pengkajian Borneo. Jadi adakah pelancong ataupun pengkaji? Kebanyakannya
pelancong akademik. Jadinya apa yang menarik, yang datang ke pusat pengkajian Borneo kebanyakannya merupakan pelancong akademik. Termasuklah pengkaji-pengkaji sejarah itu yang dapat saya kongsikan. Jadi mengenai dengan selain daripada koleksi Allahyarham Pihin yang terdapat di pusat pengkajian Borneo, kami juga terdapat bahan-bahan yang lain yang boleh dirujuk. Contohnya ialah seperti microfilm, buku-buku buku-buku rekod Borneo, kemudian manuskrip tadi seperti mana yang saya sebutkan. Akhbar-akhbar pun ada, macam-macam lah ya. Macam-macam ada tersimpan. Malah video kaset pun ada. Ada ya? Ya, di pusat pengkajian Borneo. Jadi boleh ditontonlah ya. Boleh, kami ada menyediakan ruang untuk menyaksikan kaset-kaset lama di pusat pengkajian Borneo. Wah, cukup menarik sebetulnya. Dan kalau kita sebelum ini mengetahui bersama, di mana kalau di Borneo itu fikirkan mengenai dengan buku-buku sejarah sebagainya, tapi sebenarnya banyak lagi sebetulnya bahan-bahan ataupun jenis-jenis bahan yang terdapat ya dalam Borneo tersebut. Cukup menarik sebetulnya Muammar. Dan seperti saya katakan tadi, ini amat berguna kepada mereka yang minat ya dalam sejarah. Apatah lagi bukan hanya setakat bagi pelancong biasa saja, tapi telah pun dikongsikan tadi pekaji-pekaji ataupun pelancong-pelancong dari bidang akademik. Ini adalah antara satu perkara yang menarik juga, kerana diketahui negara Brunei Darussalam kaya dengan sejarah-sejarahnya, apatah lagi kita diketahui dengan adanya penemuan minyak dan sebagainya telah menambahkan lagi keindahan di negara Brunei Darussalam, kemantapan dalam segi ekonomi dan sebagainya, hingga kan sekarang ini kita boleh jalani kehidupan dengan aman dan sentosa. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Dr. Mardiah binti Haji Ramli, Pegawai Sejarah Pusat Sejarah Brunei. Terima kasih, Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.